bab berhubung dengan seseorang yang menziarahi sesuatu kaum, dia tidak menjadi imam kepada kaum tersebut. Maknanya seseorang yang pergi menziarahi mana-mana orang, berdasarkan kepada hadis yang kita akan baca ini dan juga huraian-huraian yang dikemukakan oleh para ulama, tak sayugianya zair orang yang pergi ziarah itu dia menjadi imam kepada tuan rumah ataupun kepada tempat-tempat yang dia ziarah. Maksudnya apa? Maksudnya hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Sahibul bait ataupun rabbul bait, pemilik rumah itu lebih aula, lebih utama, lebih afdal untuk dia jadi imam. Sebab itu Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebut di dalam syarah Muslim dan juga pendapat ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i. Qala an-Nawawi fi syarhihi ma zakarahu ashabuna wa ghairuhum. Dia kata apa yang disebut oleh sahabat-sahabat kami, yakni ulama-ulama kami dan selain daripada mereka, anna sahibal baiti wal majlisi imamul masjidi wal imam al masjidi ahaqqu min ghairihi. Dia kata sesungguhnya tuan rumah dan juga tuan majlis dan juga imam masjid lebih berhak daripada orang lainnya, maknanya daripada yang lainnya, maknanya daripada orang yang ziarah, ataupun kita sebut sebagai tetamu. Wa in kana zalikal ghair afqahu wa aqra. Dia kata wa in kana zalikal ghair, maka walaupun orang lain itu lebih faqih dan lebih aqra wa awra, lebih membaca di sini, sebahagian ulama kata lebih qari ataupun lebih membaca di sini, lebih faqih. Walaupun orang yang datang tu yakni zair, dia lebih faqih, dia lebih wara', ataupun dia lebih baiklah di sudut kedudukannya. Wa afdal minhu, walaupun lebih baik daripadanya. Wa sahibul makani ahaqqu fa in syaa'a taqaddama wa in syaa'a qaddama man yuriduh. Dia kata kalau dia berkehendaki dia menjadi imam, dia taqaddum. Kalau dia tak nak, bolehlah. Maknanya dengan keizinan tuan rumah, dengan keizinan ketua kepada sesuatu kaum. Wa in kana dhalika alladhi yuqaddimuhu mafdulan binisbati ila baqil hadirin li'annahu sultanuhu fa yatasarrafu fihi kaifa syaa. Mungkinlah orang yang mafdul itu, yang datang itu, dia lebih dihormati. Contohnya dia sultan yang datang itu, orang besar. Maknanya sahibul bait ataupun imam masjid, bolehlah dia mentakadumkan, dia mendahulukan orang yang datang. Sebab kita telah membahaskan dalam isu ini, dalam bab ini, tentang khilaf ulama, siapa yang paling aula, paling layak menjadi imam. Tadi kita kata di sudut hukum umum berdasarkan kepada hadis dan juga pendapat para ulama, tuan rumah lebih layak. Kalau imam masjid, imam masjid lebih aula daripada orang yang datang. Itu hukum umum macam tu. Cuma ada sebahagian ulama berpendapat, kita tengok juga keadaan orang yang datang itu, yakni zair. Kalau dia lebih baik di sudut kedudukannya, maka didahulukan dia. Ini dipegang oleh sebahagian ulama, di antaranya Imam Bukhari. Ahlul ilmi wal fadli ahaqqu bi imamah. Ahlul ilmi wal fadli ahaqqu bi imamah. Orang yang berilmu dan juga orang yang mempunyai kedudukan, maksudnya pemimpin masyarakat ke, ketua masyarakat ke, dia pemimpin, dia datang kepada sesuatu tempat, dia lebih baik. Imam Bukhari menghuraikan tajuk ini apabila Rasulullah SAW dia sakit tenat sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Siapakah yang dia suruh mengganti dia dilantik menjadi imam? Siapa yang dia lantik? Siapa yang dia minta supaya orang ganti dia jadi imam? Abu Bakar. Di sini para ulama kata, sedangkan pada masa itu banyak lagi sahabat-sahabat yang bacaan dia baik, di sudut kemerduan suaranya, bacaannya lebih baik. Tetapi Rasulullah dahulukan Abu Bakar.
Di sini Imam Bukhari mengambil istinbat ataupun pengajaran hukum bahawa ahlul ilmi wal fadli ahaqqu bi imamah. Maknanya orang yang berilmu, walaupun mungkin dia kurang sikit qorinya, kurang sikit kemerduan suaranya, maka didahulukan. Didahulukan. Okey. Qala Syaukani rahimahullah fi syarhi hadis Malik bin al-Huwairis wa aktsaru ahli al-ilmi annahu la ba'sa bi imamati zair bi izni rabbil makan. Dia kata kebanyakan ahlul ilmi boleh orang yang ziarah ini menjadi imam dengan keizinan tuan rumah. Sebab dalam hadis yang kita akan baca nanti di hujung hadis itu disebut liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi Abi Mas'ud radhiyallahu an illa bi izni, melainkan dengan izin dia. Kalau dengan izin tuan rumah bolehlah. Dan hadis yang lain wa yadullu aidan ala jawazil imamati zairi li sahibil manzil ma rawahu al-Bukhari wal Muslimun an Itbad bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atahu fi manzilihi faqala aina tuhibbu an usalli laka min baitik qala fa ashartu lahu ila makanin fakabbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa safafna khalfahu fa shalla rak'atain. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan daripada Itbad bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah dia. Dia ada buat sikit jamuan makan untuk Nabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia, "Di manakah tempat yang kamu nak aku sembahyang?" Lalu fa'syartu ilaihi, aku bagi isyarat kepada dia, aku tunjuk kepada dia tempat mana yang dia nak sembahyang. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat dia duduk, tempat dia sembahyang, tempat dia berehat, semuanya ada keberkatan. Semuanya ada keberkatan. Sebab itu sahabat-sahabat ni suka sangat kalau Nabi datang ke rumah. Lalu di dalam riwayat ini menyebut tuan rumah tak jadi imam, dia pelawar Nabi. Sedangkan hadis yang menjadi tajuk perbincangan kita pada malam ini bahawa tuan rumah lebih afdal. Tengok. Sebab apa? Sebab yang datang kepada dia itu, yang menjadi tetamu rumah dia itu siapa dia? Sebab orang yang luar biasa, iaitu Nabi SAW. Sudah tentu kedudukan Nabi adalah lebih mulia daripada orang lain. Dan juga di dalam riwayat yang lain, ketika Nabi SAW pergi musafir, Nabi pergi musafir kan? Pergi musafir, Nabi SAW menjadi imam kepada orang yang bermukim. Wa yadullu ala jawazil imamatil musafiri lil muqimin ma rawahu at-Tirmizi an Abi Nadrata qala su'ila Imran bin Husain an salatil musafiri faqala hajjatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla rak'ataini fa hajjatu ma'a Abi Bakr fa shalla rak'ataini wa ma'a Umar fa shalla rak'ataini wa ma'a Uthman 6 sinin min khilafatihi wa thamaniya fa shalla rak'ataini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa riwayat, bila dia pergi buat haji ke, dia pergi ke Mekah ke, maknanya dia musafir lah, dia jadi imam. Dalam riwayat yang lain, Abu Bakar, Umar, Uthman, bila pergi musafir tempat orang, dia jadi imam. Sedangkan dia sebagai seorang yang zair ataupun dhaif, maknanya orang yang pergi ziarah ataupun dia sebagai tetamu, maka menunjukkan keharusan. Sebahagian ulama kata makruh. Pendapat yang kedua kata tengok keadaan siapa yang ziarah itu. Kalau dia mempunyai kelebihan, maka dia diutamakan ataupun didahulukan. Tetapi orang yang pergi ziarah tu maknanya sudut kedudukannya lebih rendah daripada tuan rumah, maka tuan rumah lebih layak. Dan juga ulama membahaskan pula kalau yang zair itu, yakni zairah, dia maknanya orang ziarah tu orang perempuan, sudah tentu dia tak layak jadi imam kan. Maka yang tu tuan rumah jadi imam. Sebaliknya yang pergi ziarah itu lelaki,
yang menjadi tuan rumah perempuan. Contohnya kita kata apa? Abang pada tuan rumah, adik lelaki kepada tuan rumah, takkan tuan rumah juga jadi imam. Dan juga orang yang pergi ziarah itu orang yang lebih warak ataupun lebih baik ataupun lebih tinggi keilmuannya, harus juga dia menjadi imam, didahulukan dia, yakni zair daripada tuan rumah. Okey, terus. حدثنا محمود بن غيلان وحماد قال حدثنا وكيع أبان بن يزيد العطار عن زبيد بن ميسرة العقيلي عن أبي عطية رجل منهم قال كان مالك بن الحويرث يأتينا في مقدام يتحدث حدث الصلاة يوما فقلنا له تقدم فقال يتقدم بعضكم حتى أحدثكم بما لا يتقدم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. قال مثل هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. قالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائرين. وقال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي فيه. وقال إسحاق في حديث مالك بن الحويرث وشدد فيه ألا يصلي أحد صاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل. قال وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم يقول يصلي بهم رجل منهم. Imam Tirmizi menyebut dengan sanadnya daripada Abi Atiyah. Abi Atiyah ni rajulin minhum, lelaki daripada kalangan mereka. Kalangan mereka siapa? Iaitu daripada Bani Uqailin. Daripada Bani Uqailin. Dia kata adalah Malik bin Huwairis datang kepada kami, kepada musalla kami, tempat sembahyang, lalu berbual lah dengan kami. Selepas tu masuklah waktu sembahyang. Lepas tu Abi Atiyah kata masuklah waktu sembahyang pada suatu hari, lalu kami kata kepadanya taqaddam, silakan. Dia perintahkan Malik bin Huwairis jadi imam. Lalu Malik bin Huwairis menjawab, faqala dia taqaddam ba'dukum, hendaklah sebahagian kamu, salah seorang daripada kamu semua pergi menjadi imam, hatta uhaddithakum lima la ataqaddam, sehingga aku akan memberitahu kamu kenapa aku tidak mahu menjadi imam. La ataqaddam, kenapa aku tidak mahu mendahulukan, aku tidak mahu pergi, kenapa aku tak nak jadi imam. Lalu Malik bin Huwairis kata, sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kerana aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yakni bersabda. Tengok dalam semua bab, kerana Rasulullah kata. Kita dah baca banyak hadis kan, dalam apa-apa masalah kerana hadis kata. Kerana apa-apa masalah kita jumpa dalam hadis cukup banyak, kerana Allah Ta'ala berfirman begini. Para sahabat ini cukup kuat pegangan prinsip mereka untuk rujuk kepada Quran dan hadis. Mereka tak kata aku rasa tuan rumah lebih sesuai. Dia tak kata aku rasa tuan rumah lebih sesuai, tuan rumah lebih layak. Tak, kerana ada hadis. Jadi nak cerita tentang apa? Tentang betapa kuatnya mereka kembali kepada sumber yang asal, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kerana Nabi kata apa? Man zara qauman fala ya ummuhum. Apabila seseorang itu menziarahi sesuatu kaum, janganlah dia fala ya ummahum, janganlah dia menjadi imam kepada mereka, dan hendaklah menjadi imam akan mereka itu rajulun minhum, mana-mana orang daripada kalangan mereka. Maknanya daripada kalangan tuan rumah, maknanya penghuni rumah lah, sama ada ayah ke anak ke, maknanya daripada penghuni rumah. Okey, dan dia kata wal amalu ala hadha 'inda aktsari ahli al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim, dan beramal di atas hadis ini kebanyakan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain daripada mereka itu, mereka berkata sahibul manzili ahaqqu bil imamati minaz zair. Maknanya sahibul manzil, tuan rumah, lebih layak menjadi imam daripada orang yang ziarah.
Dan telah berkata sebahagian daripada ahli ilmi pula, idza adzina lahu fala ba'sa an yusalli bihi. Apabila tuan rumah telah memberi keizinan, maka tidak mengapalah dia menjadi imam sembahyang dengannya. Dan telah berkata Ishaq dengan hadis Malik bin Huwairis ini, dan dia menganggap syadid, menekankan bahawa seseorang itu tidak menjadi imam kepada penghuni rumah. Ini pendapat yang kedua. Walaupun diberi keizinan oleh sahibul manzil. Walaupun tuan rumah bagi keizinan. Jadi masalah ini adalah merupakan masalah khilafiah daripada pandangan daripada kalangan ulama-ulama. Dan dia kata lagi, wa qala wa kadzalika fil masjidi la yusalli bihim fil masjidi idza zarahum. Walaupun, dan juga seseorang yang bukan kata pergi ke rumah orang, termasuklah pergi ke masjid, jangan menjadi imam. Kenalah menjadi imam sembahyang bersama dengan mereka itu adalah lelaki daripada kalangan mereka. Maknanya kesimpulan daripada hadis ini, sama ada seseorang itu pergi ke rumah orang, maka dia utamakan siapa dia? Tuan rumah terlebih dahulu. Ataupun seseorang yang pergi ke masjid, dia pergi musafir tempat orang, dia ni mungkinlah jadi imam besar di masjid dia, di kampung dia kan, tetapi dia pergi tempat orang, maka dia jangan pandai-pandai lah, jangan cepat-cepat jadi imam. Maknanya imam yang dilantik di dalam masjid itu lebih aula ataupun lebih berhak. Cuma kita sebut tadi ada kecuali. Sekiranya mungkin dia ni orang yang hebat kan, orang yang glamour yang dikenali, maka imam masjid itu bagi keizinan kepada dia, maka ketika itu dia haruslah menjadi imam kepada makmum yang berada di dalam masjid tersebut. Wallahu a'lam.